Assalamualaikum. Hai, saya Farah Nasrin. Saya Aisyah Nadira. Saya Nur Afrina binti Faiz. Saya Yasmin. Saya akan menceritakan pengenalan mengenai tajuk yang kami telah pilih, iaitu Sekatan Haji dan Umrah ketika pandemik COVID-19. Haji dari segi bahasa ialah menuju, umrah pula dari segi bahasa ialah ziarah. Manakala dari segi istilah pula yang disepakati oleh kebanyakan ulama ialah tawaf di Baitullah dan sa'i di antara Safa dan Marwah dengan ihram. Tapi disebabkan oleh COVID-19 yang telah melanda bumi, ramai umat Islam telah terkesan kerana berlakunya sekatan untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Lebih-lebih lagi, hal ini juga menyebabkan ramai para jemaah haji dan umrah kecewa kerana tidak melakukan haji dan umrah seperti yang dirancang untuk melakukan ibadah tersebut pada tahun itu. Pandemik COVID-19 merupakan ujian daripada Allah kepada semua umat manusia di seluruh dunia. COVID-19 ini merupakan virus yang tiada ubatnya dan hanya dengan mematuhi SOP dapat membantu mengurangkan penularan COVID-19 ini. Oleh itu, SOP amat penting dalam kalangan para jemaah haji dan umrah ketika mereka melaksanakan ibadah mereka di sana. Sebagai contoh, penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal antara jemaah dalam kenderaan dan semasa di kawasan lapangan juga hendaklah berbeza. Sebagai contoh, SOP ketika melontar di Jamrah, SOP di Mina dan Arafah, dan SOP ketika mereka melakukan tawaf di Kaabah. Hal ini kerana pihak kerajaan hendaklah menghadkan beberapa kumpulan dan beberapa orang ke tempat-tempat yang tertentu agar dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 ini berlaku. Bukan itu sahaja, SOP sebelum masuk ke sempadan juga amatlah penting. Sebagai contoh, saringan kesihatan yang perlu dilakukan oleh jemaah haji dan umrah bagi mengesan adakah mereka mempunyai simptom-simptom dalam COVID-19. Saya akan berkongsi mengenai isi negara Arab Saudi melakukan sekatan haji dan umrah terhadap negara-negara luar. 3 Februari yang lalu, negara Arab Saudi telah melakukan sekatan terhadap 20 buah negara untuk menghalang penularan wabak COVID-19. Pun begitu, negara Arab Saudi tidak pernah menutup kebenaran bagi jemaah Malaysia untuk melakukan haji dan umrah di negara mereka. Berdasarkan coretan artikel Harakah Daily bertarikh 15 Februari 2021, mereka ada mengatakan bahawasanya perbincangan kuota haji dan umrah akan dilangsungkan tidak lama lagi. Syekh Abdul Rahman Al-Rubayyan ada mengatakan bahawa perbincangan kuota haji dan umrah yang bakal berlangsung pada tahun ini akan dibincangkan apabila Arab Saudi menerima kunjungan rasmi oleh mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin serta Menteri Luar Negeri dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengenai hal ehwal agama. Sekatan ini dilakukan untuk menghalang golongan yang skeptikal terhadap vaksin untuk tidak melakukan perkara-perkara yang mampu menggagalkan usaha global untuk menghalang penularan wabak COVID-19. Antara kesan menunaikan ibadat haji dan umrah ketika musim COVID-19 ini ialah ramai umat Islam yang terpaksa menunda ibadat haji mereka sehingga pandemik ini berjaya dikawal. Hal ini kerana hanya umrah sahaja dibenarkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi dan rata-rata tidak bersetuju dengan kerajaan Arab Saudi. Umat Islam seharusnya bersyukur dengan tindakan tersebut kerana kerajaan Arab Saudi ingin mengekang penularan COVID-19 di kalangan mereka. Bukan itu sahaja, mereka juga terpaksa menanggung kos ibadat umrah yang tinggi kerana SOP yang telah diperketatkan oleh kerajaan Arab Saudi demi memastikan keselamatan mereka bersama. Okey, hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara-cara umat Islam pada masa kini melakukan ibadah haji dan juga umrah. Yang pertama, sebelum tibanya Masjidil Haram, mereka perlu mengenal pasti waktu-waktu yang telah diluluskan. Yang kedua, selepas mengenal pasti, mereka perlu melapor diri 1 jam lebih awal daripada waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, apabila tibanya Masjidil Haram, mereka akan dipandu oleh mutawif. Dan mutawif inilah akan beritahu di manakah tempat untuk mereka solat, melakukan sa'i, tawaf dan sebagainya. Yang keempat, seperti yang kita tahu, mereka perlu mengikuti SOP. Oleh yang demikian, mereka perlu memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial dan juga membawa sejadah sendiri. Yang kelima, iaitu yang terakhir sekali, apabila selesai kesemua ini,
kesemua ibadah ini, mereka akan dipandu sekali lagi oleh mutawif sehingga ke pintu keluar dan dihantar ke hotel masing-masing. Maka selesailah ibadah umrah yang pertama. Namun, menjadi kebiasaan orang kita untuk melakukan ibadah itu beberapa kali. Boleh atau tidak? Kata Ahmad Ruzman, untuk kali seterusnya perlu membuat permohonan baharu. Andai ada kelapangan dan ruang, barulah permohonan itu diluluskan. Dan prosesnya sama. Periksa dengan syarikat operator bila waktu dan di mana pintu masuknya. Sebelum itu, syarikat operator akan mengaturkan perjalanan untuk berniat ihram di Miqat. Cuma maklum beliau, bezanya kali ini adalah jemaah tidak dibenarkan untuk turun dari kenderaan seperti kebiasaan dahulu. Sampai di Miqat, hanya perlu berniat ihram dari dalam kenderaan dan kembali ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umrah. Sebagai akhir mukadimah tugasan kami kali ini, wabak coronavirus ini memberikan banyak impak kepada masyarakat, lebih-lebih lagi ketika ia melakukan aktiviti beribadah. Oleh yang demikian, saya berharap agar pelaksanaan haji dan umrah pada fasa yang seterusnya diberikan banyak penambahbaikan. Usaha pasti membuahkan hasil jika langkah yang diambil adalah lebih efektif. Lanjutan daripada huraian saya di atas, para jemaah haji juga perlulah sentiasa mematuhi dan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sebelum saya mengakhiri perbincangan kali ini, saya akan mengakhirinya dengan satu ayat ataupun hadis yang berbunyi, barang sesiapa yang memberikan kemudaratan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kemudaratan kepadanya, dan barang sesiapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan memberikan kesusahan kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud.